Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya untuk menjawab satu kenyataan yang berbunyi undi BN bajet 2023 terlaksana. Kenapa saya membuat pencerahan berkenaan dengan isu ini? Kerana saya lihat Perdana Menteri mengeluarkan isu ini. Saya lihat Tengku Zafrul mengeluarkan isu ini. Saya lihat Noh Omar mengeluarkan isu ini. Dan beberapa pimpinan-pimpinan UMNO Barisan Nasional mengeluarkan isu ini. Apakah bajet ataupun peruntukan untuk negara ini hanya boleh dilaksanakan oleh UMNO Barisan Nasional? Jawapannya pasti tidak. Apakah duit negara ini milik pemimpin UMNO Barisan Nasional? Juga tidak. Tetapi mereka rasa bahawa duit negara ini yang mereka buat bajet, yang mereka nak umum kepada rakyat ni seolah-olah duit mak bapak mereka. Sebab itu mereka kata boleh dilaksanakan jika BN menang. Jika mereka fikir bahawa ini duit rakyat, jika mereka fikir bahawa parti mereka belum menang, mereka tidak akan menggunakan dakyah ini untuk mengelirukan rakyat. Kerana sesiapa pun parti yang memerintah, sesiapa pun parti yang menang dalam pilihan raya yang ke-15 ini nanti, maka mereka boleh membuat bajet mereka. Ataupun kenapa dah tahu nak bubar parlimen, kenapa membuat pembentangan bajet ini? Lepas itu tidak ada pembahasan. Bagaimana bajet nak lulus? Bagaimana rakyat nak percaya? Ini adalah satu kerja yang dibuat oleh pimpinan yang ada dalam kerajaan yang dibentuk daripada hasil pengkhianatan. Jadi janji-janji mereka yang nak laksanakan bajet, nak laksanakan mereka punya pembentangan belanjawan ini kepada rakyat, akhirnya mengelirukan rakyat. Rakyat kena tahu, bajet yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul itu belum diluluskan, belum dibahaskan. Jadi inilah cara pimpinan UMNO Barisan Nasional. Kalau perkara yang macam ni pun mereka mengelirukan rakyat, bagaimana lagi perkara-perkara besar akan datang kalau mereka memerintah? Ini juga dilihat seolah-olah mengugut rakyat. Kalau kamu tak undi kami, maka bajet ini akan bertukar dan caranya akan lain. Kamu umumkan gula-gula yang terbesar dalam dunia untuk rakyat. Akhirnya nak melaksanakan bajet itu menggunakan duit rakyat. Hutang negara yang berlambak-lambak ini dibuatkan oleh UMNO Barisan Nasional. Tengku Zafrul hari ini, dia mengumumkan ini kerana dia merasakan bahawa dia akan menjadi calon UMNO Barisan Nasional. Dan kita harus ingat, Tengku Zafrul ini adalah senator lantikan yang dinaikkan sebagai Menteri Kewangan. Dan akhirnya terus berada dalam kancah politik dengan hari ini memainkan gula-gula. Jadi ini pada saya yang saya lihat bahawa kita rakyat jangan lagi terhidang dengan penipuan-penipuan ini, bahawa siapapun kerajaan mereka layak untuk memberi manfaat yang terbaik pada rakyat. Bukan dengan melaksanakan pembentangan pembelanjawan dan akhirnya belum diluluskan, kita pun turun ke bawah menipu rakyat, membohongi rakyat, membuat propaganda seolah-olah kita mengugut rakyat. Inilah politik lama yang jangan lagi ahli politik kita amalkan, kerana yang rosak adalah negara ini akibat daripada kerakusan kamu orang untuk terus kekal berkuasa tetapi tidak ada impak apa-apa kepada rakyat dan negara. Akhirnya hutang berlambak kerana kamu orang umumkan janji-janji yang pelik-pelik. Apabila saya kata seperti ini, maka ramai pula walaon-walaon yang di luar sana mengatakan PS hancing, PS juga pembohong, PS juga tidak melaksanakan janji. Tetapi sekurang-kurangnya ramai rakyat yang masih percaya bahawa PS adalah satu pilihan kita yang tepat hari ini, kerana kita juga tidak mempunyai pilihan. Kerana kalau kita nak melihat kepada sesuatu parti yang lebih ke depan ataupun lebih baik untuk membina negara ini, maka yang ada hanya tinggal Pakatan Harapan. Kalau kita nak berharap dengan UMNO Barisan Nasional berpuluh tahun, akhirnya hutang negara berlambak. Hutang negara berlambak ini daripada zaman mereka. UMNO Barisan Nasional menjadi kerajaan. Lepas itu apabila PS ambil, bergelombang dengan hutang dan terpaksa juga menambah sedikit hutang, untuk kita nak melangsungkan pemerintahan itu harus ada kewangan. PS ambil dengan hutang yang begitu banyak, apa yang PS perlu buat? Menambahkan sedikit hutang, menutup hutang-hutang yang UMNO Barisan Nasional buat. Tetapi mereka membuat spin bahawa kerajaan ini rosak kerana PS.
Padahal UMNO Barisan Nasional lah yang merompak duit negara ini. Pemimpin-pemimpinnya. Termasuklah walaon-walaon yang mencari tender projek, yang mencari keuntungan politik ini. Jadi itu dia. Hari ini mereka nak menceritakan tentang budget ini tadi. Itu yang saya cerita. Kita rakyat kena fikir. Jangan kita seolah-olah apabila mereka mengumumkan budget 2023 hanya boleh dilaksanakan jika BN menang PRU ke-15 ini. Bukan BN sahaja yang boleh laksanakan budget. Siapapun pemerintahan waktu itu boleh melaksanakan budget. Setiap pemerintahan perlu mengeluarkan budget ataupun melaksanakan pembentangan budget setiap tahun kerana itu amat penting untuk pembelanjawan negara. Bukannya disebabkan oleh UMNO BN yang nak menang, nak memerintah, baru akan dilaksanakan. Kalaupun Parti Pakatan Harapan menang, apa janji yang telah dibuat dalam budget ini? Tetap juga kita akan laksanakan jika dia memang ke arah pembaikan kepada rakyat. Tetapi kita perlu menilai semula bahawa di dalam budget yang mereka laksanakan ini, apakah di sini berlakunya ketirisan? Apakah budget-budget yang melibatkan kementerian-kementerian ini, apabila budget mereka dikeluarkan, apakah dia akan melalui satu proses untuk tidak melihat memberi kepada kroni projek tender yang ada? Perlu melihat ke arah bahawa perlu telus, perlu penjelasan, perlu orang yang pakar dalam untuk melaksanakan tanggungjawab mereka agar memberi pembangunan itu akan turun kepada rakyat, yaitu apabila kita merasai contohnya melibatkan Kementerian Pertahanan, yang mana apabila budget itu turun ke Kementerian Pertahanan berbilion, tetapi satu kapal pun tak siap, tidak guna juga. Anggota tentera, baju uniform nak pakai pun tak ada. Pasukan-pasukan keselamatan yang lain seperti balai-balai polis nak beli printer, dawat printer pun tak ada. Jabatan-jabatan kerajaan, pen pun tak ada. Kena beli sendiri. So, pada saya, jika pelaksanaan itu dijalankan dengan betul, dengan telus, agihan-agihan itu, maka baik. Jadi ini yang kita perlu lihat. Bukan cerita budget berbilion-bilion, sebenarnya cakap saja, tetapi yang untung adalah menteri-menteri. Rakyatnya tak dapat apa-apa. Jadi apa yang mereka nak cerita ini seolah-olah pada saya mengugut rakyat. Jika tak undi kami, maka kami tak laksanakan. Apa benda ni? Ini politik lama. Ini bukan politik idealisme. Ini politik ugut-mengugut. Mengugut rakyat agar sentiasa mengundi kamu. Itu yang saya lihat. Jadi pencerahan saya harap rakyat di luar sana faham. Dan rakyat harus sedar. Jangan lagi kita fikir bahawa apabila dimainkan isu perkauman, apabila dimainkan isu agama, dimainkan isu-isu propaganda seperti ini, maka kita harus ingat. Perubahan itu siapa penjadi kerajaan, tetap dia akan laksanakan tanggungjawab dia untuk menjalankan kerja, yaitu mengharmonikan negara ini, memberi sesuatu jalan yang terbaik untuk merungkaikan permasalahan ekonomi kita ini. Dan kita sekarang ini juga di dalam dilema bahawa kita tidak mempunyai kepimpinan yang kita boleh harapkan menjadi Perdana Menteri. Adakah kita berharap untuk Zahid nak jadi Perdana Menteri? Ataupun Pak Maya sekali lagi? Ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin sekali lagi? Ataupun yang paling baik kita pilih Anwar Ibrahim, kerana beliau pernah menjadi Menteri Kawanan kita yang terbaik juga. So itu kita kena fikirkan. Perubahan itu ada di tangan kita. So sekian, terima kasih.